Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berusaha saf pimpinan PMJ serta seluruh muslimin muslimat yang dirahmati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat meneruskan agenda kita, iaitu Yadul Ulia, kan, Yadul Ulia khusus untuk kelab siswa dan juga belia, kan. Alhamdulillah, sama ada ramai ataupun sedikit, atau walau seorang pun yang mendengar, tak apa, kita teruskan, kan, kita teruskan dengan adakan suatu program yang baik itu secara konsisten ataupun istiqamah. Mudah-mudahan usaha kita ni diberi ganjaran dan juga mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab kita kena tahu yang hati-hati manusia ni, kita usahalah bagaimanapun, tapi kalau Allah tak izinkan, tak dapat juga, kan, tak dapat juga. Yang penting kita usaha yang terbaik untuk kita menjalankan gerak kerja yang pada kita mampu untuk memahamkan ataupun mengilmukan umat Islam secara khususnya lah. InsyaAllah pada malam ni kita teruskan perkongsian kita, dan mana saya suka berkongsi berkaitan tentang dunia Islam pada hari ini, kan. Apa-apa isu berkaitan tentang dunia Islam pada hari ini, kan. Sebab tujuannya adalah untuk memberi kesedaran, kan, kepada kita dan juga pendengar tentang peri pentingnya kita memahami apa isu-isu yang berlega dalam kalangan umat Islam pada hari ini, kan. Sebab apa? Sebab kita dalam memahami isu, kita jangan hanya fikir, hari ni bila kita sentuh isu Palestin, ni adalah isu peperangan antara Israel dan juga Palestin, kan. Tanpa kita mengambil cakna, kan, bagaimana pembantaian ataupun serangan Israel tu amat mudah untuk dia serang Palestin itu sendirilah. Sedangkan kalau kita lihat kepada peta sekeliling Palestin itu sendiri adalah negara-negara umat Islam, kan, umat Islam, kan. Sedangkan kalau kita ikut peta, Israel itu sendiri yang sebenarnya terkepung dengan dunia Islam, kan. Tapi bagaimana yang mereka mereka yang sedikit dan yang jumlahnya hanya beberapa juta saja, kan, mampu untuk menguasai dunia Islam di sekelilingnya, kan. Sehingga kan kita lihat pada hari ini bagaimana umat Islam ataupun negara-negara Islam pada hari ini, kan, hanya mampu untuk menyatakan bantahan, kan, kan, sebab bantahan tu semua boleh buat, kan, kan. Tapi dari sudut tindakan tu kita belum mampu, kan. Sebab kalau kita lihat sikap Israel tu sendiri, kita kata apa pun, dia selamba dia je, kan. Dia kata nak buat, dia buat, kan. Sebab apa? Dia tahu tahap kekuatan umat Islam tu sendiri, kan. Dalam keadaan umat Islam pada hari ini berpecah, kan, berpecah. Atau kita lihat sendiri dalam negara kita sendiri, kan, bagaimana pada hari ini kita masih lagi membicarakan isu-isu yang tidak mampu untuk menyatukan umat Islam, kan. Lebih kepada isu-isu yang kontroversi, kan, sehingga kan memecah belahkan ataupun bergaduh sesama umat Islam.
Sedangkan kalau kita lihat isu-isu yang berlegar dalam negara kita ni, benda yang sama je, kan? Benda yang sama, kan? Dia panas, lepas tu sejuk. Lepas tu nanti dia main lagi skrip yang sama. Kan? Setiap tahun tu isu dia sama je, kan? Masih lagi berkaitan tentang zikir, uh, uh, lagi apa isu dan kunut tak kunutnya dan sebagainya, kan? Masih lagi berlegar isu-isu yang sepatutnya diselesaikan dalam kalangan ilmuwan di meja diskusi, kan? Diskusi meja yang masing-masing perlu berlapang dada dengan hujah masing-masing setiap aliran, kan? Yang perlu mengutarakan hujah kita dan mereka pun perlu menyatakan hujahnya, dan kita kena tahu sekiranya kebenaran tu terletak kepada pihak yang lain, kita kena akui, kan, kebenaran tersebut, kan? Itu prinsip ilmu, kan? Sebab ilmu ni prinsipnya adalah untuk kita membezakan antara hak dan juga batil, kan? Bukan sebab geng kita buat jadi kita kena pertahankan geng kita, kan? Walaupun apa yang geng kita buat tu salah, kan? Sedangkan teguran daripada musuh kita tu walaupun betul, kita bantah, kan? Bantah, kan? Kita itu sebenarnya yang Rasulullah SAW itu sendiri mengatakan tentang asabiyah, kan? Asabiyah ni bukan semata-mata kita sebut tentang perkauman ataupun Melayu dan sebagainya, tapi asabiyah ni adalah apabila kita mempertahankan kumpulan kita walaupun mereka membuat kebatilan, kan? Itu asabiyah yang sebenar, kan? Walaupun kawan dalam tim kita ni buat salah, tapi sebabkan dia tu dalam tim kita, orang tegur, kita pertahankan kesalahan tim kita tu, kan? Jadi itu adalah suatu benda yang umat Islam pada hari ini perlu sedar dan muhasabah bersama lah, dan perlu muhasabah bersama, kan? Begitu juga kita bila sebut tentang isu yang sebelum ni lah, kita sentuh berkaitan tentang provokasi antara konflik Sunni dan juga Syiah, kan? Yang mana konflik Sunni dan Syiah ni adalah hanya sebagai bahan bakar untuk musuh Islam ni untuk melancarkan long war ataupun perangan panjang, kan? Jadi benda tu kita kena ambil tahu, kan? Yang mana benda tu mereka dah rancang dan kertas kerjanya dia dah publish pun dekat laman web, kan? Laman web mereka sendiri, kan? Sebab kita kena tahu apabila strategi Amerika tu apabila dia telah publishkan ke laman web rasmi dia, kan, dia menandakan benda tu telah berjalan dan sedang berjalan dan juga dah berjaya, kan? Maksudnya telah berjalan, sedang berjalan dan ada yang telah berjaya. Sebab tu dia berani publish, kan? Dia tahu kekurangan umat Islam pada hari ini adalah untuk tidak mahu mengkaji, kan? Tak mahu membaca, kan? Tak mahu untuk mengkaji apa yang telah dirancangkan oleh mereka tu sendirilah, kan? Sebab tu dia berani untuk post benda tu. Dan kalau kita baca benda tu berjalan, biasa berjalan, kan? Sebab tu kita kena faham tentang tu, kan? Seperti mana sebelum ni, pertemuan sebelum ni saya disentuh berkaitan tentang Rand Corporation, kan? Yang merupakan salah sebuah badan pemikir Amerika yang mempunyai pengaruh, kan? Yang mempunyai peranan untuk membuat kajian strategik bagi dasar luar mereka, kan? Dia paper dia dalam lebih kurang 200 muka surat, kan? Dalam lebih kurang 200 muka surat itulah, kan? Boleh search, kan? Jadi benda tu kita kena faham, kan? Bagaimana dia menyenaraikan 5 negara umat Islam yang dia sifatkan sebagai paksi keganasan, kan? Apa 5 negara tu? Kan, yang sebelum ni saya ada sebut. Yang pertamanya adalah Iraq, kedua Libya, ketiga Sudan, keempat Syria, dan yang kelima adalah Iran, kan?
Yang mana kita lihat kelima-lima negara ni kan, yang mana yang telah dihancurkan oleh Amerika kan, dia kucak-kacir kan, kucak-kacir kan. Bagaimana kita lihat pada hari ini Iraq kan, yang mana sebelum ni, sebelum kemasukan tentera Amerika, mereka dijanjikan dengan kehidupan yang maju kononnya kan, sebuah negara yang mengamalkan demokrasi yang tulen kan. Tapi pada hari ini kita lihat mereka masih lagi berpecah kan, yang mana bagaimana Amerika sendiri kan memecahkan Iraq tu sendiri kepada puak-puak kan, adanya Sunni, adanya Syiah, adanya Kurdish kan, dan diberikan wilayah-wilayah masing-masing kan, sehingga kan masing-masing berperang sesama sendiri kan, sehingga kan hari ini kita lihat kan, yang kita kalau baca sejarah Iraq kan, sebuah negara yang gah, yang maju serba-serbinya, tapi pada hari ini kita lihat bagaimana hancurnya negara Iraq kan, yang mana mereka terpengaruh dengan hasutan-hasutan daripada musuh Islam tu sendirilah, yang mana mereka dijanjikan perkara yang tidak pasti, lebih percayakan kepada musuh Islam berbanding dengan umat Islam tu sendiri kan. Jadi kita lihat begitu kan, bagaimana kita lihat Libya pada hari ini, Syria kan, yang perang tak habis-habis, Sudan kan, dan juga hari ini kita lihat bagaimana Iran kan, bagaimana presidennya dibunuh kan, menteri pertahanan dia juga dibunuh dan sebagainya kan. Dan benda tu kita kita perlu sedarlah benda tu kan. Sebab tu kita bila kita lihat pada sejarah kan, sejak bila Iran tu dipulaukan kan, dan kan kalau kita sebut tentang negara Iran yang berbangsa Parsi ni kan, sebenarnya Iran ni dia bukan baru sebuah negara Syiah, tak. Dah lama dulu dah kan, dah lama dulu dah orang dah tahu dah bila sebut Iran tu adalah Syiah kan. Tapi kenapa dulu boleh berurusan secara kenegaraan sesama negara umat Islam dengan Iran tu sendiri kan. Kenapa imej Iran tu diburukkan setelah berlakunya revolusi Iran pada 1979 kan. Sedangkan kita tahu dah kan, waktu tu Iran memang majoritinya bermazhab Syiah kan. Hatta pemerintah sebelum ni pun adalah orang yang bermazhab Syiah, Shah Iran kan. Shah Iran tu Syiah kan. Tapi sebelum revolusi itu Iran dia jadi negara yang berkiblat ke barat kan. Maksudnya dia turut apa yang barat minta, dia turut kan. Apa yang barat buat dia ikut kan. Hatta minyak dia sendiri kan diambil secara rasmi kan oleh British kan. Sebab tu isu Syiah ni dia tak timbul tapi waktu tu isu Syiah, Iran Syiah ni tak timbul kan. Atau hubungan politik Iran dengan negara-negara Arab serantau dia baik kan, tak ada isu pun kan. Tapi lepas naiknya kerajaan revolusi Iran, pasca revolusi Iran kan, yang lantang menentang agenda barat kan, maka secara tak langsung dia jadi musuh kan, digambarkan sebagai musuh pada negara-negara Arab serantau kan. Jadi sentimen tu dimainkan hari-hari kan, sehingga kan Iran tu sendiri teruk dikenakan sekatan ekonomi kan, sampai kat hingga hari inilah sehari. Cuma kelebihan pada Iran, dia dah bersedia kan, dari sudut pertanian dia kan, dari sudut sumber makanannya dan sebagainya, walaupun disekat ekonominya, tapi masih boleh survive kan, boleh survive kan. Jadi benda tu kita kena
apa, kita kena faham lah, kita kena faham kan. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana perang saudara kan, kita ambil contohlah perang saudara di Syria kan, bagaimana dia terjadi apabila lebarnya sentimen Sunni Syiah ni kan, Sunni Syiah dan sebagainya kan. Sebab tu kalau kita buka dengan kajian Rand Corporation kan, dia orang letak dalam tu kan, yang mana propaganda sentimen Sunni Syiah ni dijalankan ke atas dunia Islam kan, terutamanya Iraq kan, dari tahun 2007 dan sehingga 2008 kan. Sementara itu kumpulan Al-Qaeda kan, yang dia dinamakan dengan IS, dirancang untuk menyerang kepentingan Iran atau Asia Barat dan Teluk Parsi kan. Sedangkan dia sedar dunia Islam majoritinya dari kalangan Sunni kan, yang mana bawa agenda penentangan ke atas Israel bukan semata-mata dari kumpulan Sunni. Benda tu dia sedar kan. Tapi kita lihat bagaimana komitmen kumpulan Syiah tu, dia nampak serius kan. Kita juga nampak macam mana dendam mereka ke atas Iran tu dah lama dah kan, sejak 1979 kan, apabila agenda-agenda Amerika di Iran dicantas kan, semasa revolusi Iran tersebut lah kan. Jadi yang Amerika ni dia sedar kan, nak jatuhkan Iran ni dia bukannya dengan dengan mudah, dengan peperangan, tak kan, tapi dia mainkan dengan sentimen yang berpanjangan lah kan, yang berpanjangan, sehingga kan hubungan dia dengan negara serantau terjejas kan, kan? Dan diberikan tekanan-tekanan yang pelbagai lah kan, dengan tuduhan nuklear dan sebagainya kan. Walaupun kadar nuklear Iran tu tak sehebat mereka, tapi dia rasa terancam kan? Dia rasa terancam kan. Sebab tu kita lihat bila bila Amerika kan terus mengukuhkan kedudukan dia dekat rantau Asia Barat ni, dengan dia maju-majukan negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika kan, yang termasuk sediakan sistem pertahanan dan beri sokongan ekonomi kan, antaranya kepada Saudi dengan UAE kan. UAE kan, macam mana hari ni kita lihat Saudi kan diberi pelbagai kemewahan kan, dari sudut sistem pertahanan, sistem ekonomi kan, sehingga kan kita dengar projek yang pelik-pelik nak dibuat dekat Saudi kan. Sedangkan kita nak senang cakap Saudi ni kan, dia aliran apa kan, Salafi Wahabi kan, semua orang tahu kan. Kita tengok pula dekat UAE kan, UAE kan, yang mana UAE ni dia terkenal dengan Sunni Sufi kan. Tapi kedua ni dapat bergabung kan, dapat bekerjasama kan. Sedangkan kalau kat negara kita ni, kalau kita sebut Sunni dengan Wahabi ni bergaduh teruk kan, tapi bagi dua negara ni boleh berpakat sama-sama dia orang kan, semata-mata untuk melangsaikan agenda yang telah ditetapkan ke atas dunia Islam tu sendiri lah kan, yang mana pemimpin-pemimpin dia tu diberi kemewahan ni pelbagai kan, untuk menjayakan agenda yang telah direncanakan kan. Sebab tu kita lihat macam bagaimana negara-negara Islam ni kan, negara-negara Arab ni kan, antaranya sama ada Sunni ke kan, Wahabi ke kan, bagaimana dia menjayakan perancangan panjang deal of the century kan, bagaimana senario Sunni Israel Alliance berjaya membelah dunia Islam tu, terutamanya dekat Asia Barat tu kepada dua. Yang pertamanya, blok yang pertama, negara yang dikenakan sekatan antarabangsa
yang diterajui Amerika, kan, yang mana yang bersikap vokal anti Amerika Israel, tapi mereka dalam kalangan Syiah, kan. Blok yang kedua pula adalah negara yang menikmati bantuan daripada Amerika, kan, memilih sikap yang lunak terhadap Israel. Mereka ni terdiri dari negara-negara yang bersama agenda Sunni Israel Alliance, kan. Jadi secara kesimpulannya, kan, kita kena bersifat secara objektif lah, kan. Sebab kita bila bincangkan tentang apa isu apa perbezaan aliran pemikiran, kan, sama ada Sunni Syiah ataupun Wahabi, Salafi dan sebagainya, kan. Bila kita sebut tentang isu Iran ataupun Iran khususnya lah, kan, kita bukannya cakap tu bukannya untuk kita mengiyakan penyelewengan pegangan Syiah tu, tak. Dan tak, kita bukan nak suruh orang menganut Syiah, tak, kan. Tapi kita nak fahamkan tentang pengurusan konflik, kan, sesama ahli kiblat, kan. Ahli kiblat, kita tahu ahli kiblat tu siapa, kan. Ahli kiblat ni Sunni, kan, Salafi, kan, lagi Syiah, kan, yang mana aliran-aliran yang disetujui sebagai ahli kiblat, kan. Sebab tu bila kita pergi ke Mekah, Madinah, bila kita menunaikan haji dan umrah, kan, kita nampak bukan semuanya Sunni, tak. Dan bukannya semuanya Salafi, tak. Bukannya semuanya Syiah, tak. Tapi bercampur, kan, bercampur, kan. Bagaimana bila kita menunaikan haji dan umrah, kita bila solat tu kita boleh berimamkan dengan imam yang bermazhab Salafi, kan, ataupun ada yang sebut sebagai Wahabi, kan. Jadi di situlah bila kita lihat ibadah haji dan umrah ni adalah simbol kesatuan, perpaduan umat Islam, kan. Satu ketubukan yang jika digunakan untuk kita bersama dalam isu-isu berkaitan antarabangsa pada hari ini, kita akan jadi suatu kuasa yang kuat yang boleh mempertahankan negara-negara umat Islam itu sendirilah, kan. Dan kita takkan nampak pada hari ini bagaimana walaupun dikelilingi oleh negara-negara Islam, Palestin tu dikelilingi oleh negara-negara Islam, dengan mudah melihat Palestin tu dibedil, kan, diratah, kan, dengan begitu zalim oleh Israel itu sendirilah. Israel lah dan Tuah, kan. Jadi kita kena faham, kan. Sebab kita bila sebut tentang konflik yang berlaku di Asia Barat, bila kita sebut Iran, kita bukannya sebut tentang isu persoalan teologi ataupun berkaitan tentang akidah, kan. Sehingga kan kalau kita pelik, kan, bagaimana apabila Syahid Ismail Haniyeh dibunuh, kan, yang mana telah seseorang yang tajam pertikaian dalam isu Syiah ni, dia rasa kematian dia tu bukan kematian Syahid Ismail Haniyeh ni bukan sesuatu yang memberi kesan kepada perjuangan umat Islam di Palestin, kan. Dia rasa apa? Dia rasa yang perjuangan yang diperjuangkan oleh Hamas tu yang didukung bersama oleh tentera Hizbullah dan juga Iran, kan. Dia merasakan itu adalah suatu perjuangan yang sia-sia, kan. Sehingga kan ada yang rasa tak ada rasa apa, kan, tak ada rasa macam sedih dan sebagainya, kan, atas pemergian seseorang yang bertempus lumus memperjuangkan isu-isu Palestin, kan. Sehingga kan apabila Hassan Nasrullah mati, kan, sehingga kan ada yang tepuk tangan dan sebagainya, kan, rasa layak mati dan sebagainya, kan. Sehingga kan dia tak lihat
perjuangan dan juga pengorbanan yang telah dibuat oleh saudara-saudara kita ni lah dalam mempertahankan isu Palestin tu sendiri lah, kan. Dan lagi sekali saya nak ingatkan, bila kita sebut tentang isu ni, bukannya kita nak mengiyakan penyelewengan yang telah dibuat oleh penganut Syiah, kan, tapi kita nak berfikir secara objektif, secara geopolitik dalam kita berhadapan dengan Amerika dan juga Israel, kan. Bagaimana kita lihat Israel yang merupakan penganut Yahudi, Amerika yang menganut Kristian, dan boleh bersatu dalam menyerang negara-negara Islam. Tapi umat Islam masih lagi bergaduh sama sendirilah, dan itu yang kita sedih, kan, sehingga kan bila kita sekarang ni, walaupun dah setahun Taufan Al-Aqsa, tapi masih lagi tidak merasakan perjuangan membebaskan bumi Palestin itu sebagai suatu perjuangan yang besar, kan, dan tak merasai sensitif atas kematian dan angka korban yang meningkat saban hari yang syahid di Palestin. Jadi kita sama-sama muhasabah bersamalah tentang isu saudara kita yang berlaku pada hari ini. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian pada malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.